Bertemu kembali Minggu Baharu rentasan berita edisi 1052. Saya Zawaz Yusof antara paparan utama malam ini. Kenapa Akta Anti Lompat Parti diperlukan di Malaysia? MOU sepatutnya membantu rakyat, bukan tongkat kepada BN. Antara kuil di gua dan nelayan pantai Segari. Politik suku agama suku, beginikah pengakhirannya? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Shah Alam Khalid Abdul Samad mengecam pihak yang mempertahankan wakil rakyat yang melompat parti. Beliau hadir dalam mesyuarat jawatan kuasa pilihan Parlimen untuk membincangkan Akta Anti Lompat Parti dan tidak terkejut apabila ada 2-3 ahli Parlimen yang membela amalan berkenaan. Sedangkan rakyat jelata muak dengan gelagat wakil rakyat lompat parti. Gunakan hujah bahawa ini dijaminkan oleh perlembagaan kerana perlembagaan mempertahankan individual liberty. Perlembagaan mempertahankan freedom of association. Seolah-olah amalan lompat parti dan khianat kepada mandat rakyat dipertahankan oleh perlembagaan. And this is complete and total bullshit. Kerana soal freedom of association, kebebasan untuk kita bersekutu, berpersatuan dan sebagainya, memang betul. Tetapi setelah kamu mendapat mandat atas asas yang jelas dan nyata, tak ada orang boleh mengatakan bahawa lompat parti itu bukan satu pengkhianatan. Tak ada orang boleh menyatakan bahawa setelah kamu mendapat mandat untuk melakukan sesuatu dan dengan parti yang sesuatu ataupun gabungan yang sesuatu, tiba-tiba kamu lompat, tak ada orang yang boleh mengatakan ini bukan satu pengkhianatan. Sedangkan mereka sendiri pun menggunakan istilah kerajaan tebuk atap, pintu belakang dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak sampaikan ialah bahawa mereka menganggap tindakan mereka adalah biasa, tak salah, nothing immoral. Dan bagi kita, ianya merupakan satu sikap yang amat mengejutkan dan amat menakutkan. Ujar Khalid. Menurut beliau, wakil rakyat yang menang itu dipilih oleh rakyat berdasarkan janjinya yang dinyatakan oleh parti politik yang diwakilinya. Kalaulah rakyat dengar penghujahan yang seperti mana yang dikemukakan oleh mereka pada hari itu, sudah pasti rakyat akan give up on politics. Lupa kan? Apa gunanya kita undi dia untuk bawa suara kita, untuk membawa perubahan, untuk memperjuangkan sesuatu. Itu apa yang mereka janjikan. Tiba-tiba mereka langgar dan mereka kata, oh itu hak aku. Maknanya lepas seseorang wakil rakyat itu telah dipilih sebagai wakil rakyat, dia bebas. Dia boleh jual diri dia, dia boleh jual kursi dia. Dia boleh lakukan apa saja yang dia nak untuk menentukan kepentingan dia tercapai. Pemikiran yang sebegini mesti ditentang. Khalid berkata demikian dalam satu forum bertajuk PM Baru Lagi baru-baru ini. Pengarah Komunikasi Amanah Nasional itu juga menyelar pihak yang mengatakan bahawa Pakatan Harapan menyebabkan kerajaan BN setelah menandatangani memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik MOU dengan mereka. Namun Khalid berkata antara perkara yang ditekankan dalam MOU berkenaan ialah melaksanakan undang-undang anti lompat parti dan undi 18 tahun. MOU tidak menghalang Pakatan Harapan
daripada menentang kerajaan. Beliau membangkitkan Akta 342 yang akan mengenakan denda sehingga RM10,000 dan RM100,000 telah ditentang kerana tidak dibincang terlebih dahulu. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin yang diselubungi kontroversi vaksin COVID-19 kepada dirinya sendiri tidak berani meneruskan perbahasan di Parlimen. Justru tidak benar Ahli Parlimen Pakatan Harapan diam di Parlimen, kata Khalid. MOU tersebut ditandatangani pada 13 September lalu dan terpakai sehingga Parlimen ke-14 dibubarkan. Untuk rekod, seluruh ahli parti bersatu pimpinan Tan Sri Mahyadi Mat Yassin melompat parti keluar dari Pakatan Harapan bersama dengan 11 ahli Parlimen Keadilan diketuai Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Dan dikatakan kerajaan sekarang memecahkan rekod kerana memiliki paling ramai ahli Parlimen Malaysia melompat parti selepas pilihan raya umum ke-14 lalu. Bilangan yang melompat kini dianggarkan seramai 39 orang jika dikira mereka yang menjadi ahli Parlimen bebas mesra Kerajaan Perikatan Nasional Barisan Nasional. Hakikatnya ini bukan hak ahli parlimen tetapi satu petanda bahawa negara kita sedang mengamalkan demokrasi cacar marbak. Maka Akta Anti Lompat Parti perlu disegerakan bagi mengelakkan situasi politik menjadi semakin buruk sehingga kerajaan boleh tumbang hanya kerana wakil rakyat melompat demi menjadi menteri atau pengerusi syarikat berkaitan kerajaan GLC. Penggubalan Akta Anti Lompat Parti ini tidak bercanggah dengan perkara 10-1-C Perlembagaan Persekutuan berhubung dengan kebebasan seseorang untuk berpersatuan. Ini kerana hak-hak kebebasan asasi yang dijamin di bawah perkara 5 hingga 13 Perlembagaan Persekutuan bukanlah bersifat mutlak. Di bawah perkara 10-2-C, Parlimen boleh melalui kuat kuasa undang-undang mengenakan apa-apa sekatan yang didapatinya perlu atau sesuai demi kepentingan ketenteraman awam. Undang-undang yang dicadangkan itu bertujuan menghormati mandat yang diberikan oleh rakyat secara sah melalui proses pengundian dalam pilihan raya. Justru Akta Anti Lompat Parti akan memulihkan semangat dan mengembalikan mood rakyat untuk keluar mengundi. Budaya lompat parti tidak boleh dibiarkan berterusan kerana secara jelas ia menafikan hak rakyat, memperlekeh undi mereka seolah-olah tiada nilai dan dengan mudah disalahgunakan oleh wakil rakyat. Itulah bahana yang dibawa oleh langkah Sheraton yang kononnya untuk menyelamatkan Malaysia dan Melayu Islam. Adakah rakyat sudah selamat? Buka mata dan lihat di sekeliling. Siapakah yang ramai terjejas dengan banjir besar baru-baru ini dan rumah mereka ranak dilanggar bala? Adakah itu rumah menteri-menteri yang melompat dan kroni mereka dalam lembaga pengarah GLC? Pengarah Komunikasi Keadilan Fahmi Fazil berkata suasana suram dalam beberapa siri pilihan raya negeri dialami Pakatan Harapan mungkin berpunca daripada hilangnya mood penyokongnya untuk mengundi akibat pengkhianatan dan politik cacar marbak yang dihadapi. Kita sebenarnya hadapi satu malapetaka dalam demokrasi akibat siri pengkhianatan langkah Sheraton. Sebabnya sekarang ini orang kata sebab apa nak keluar mengundi nanti orang yang diundi 6 bulan atau setahun mereka belot. Apa jaminan mereka ada? Katanya dalam satu forum anjuran Studio Keadilan baru-baru ini. Beliau merujuk kepada Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik MOU yang ditandatangani pada 13 September tahun lalu sebagai langkah memperbaiki sistem yang ada. Antaranya untuk meluluskan akta bahawa seseorang ahli parlimen tidak boleh melompat parti. Itu sebabnya ramai yang tanya, buat apa Pakatan Harapan still buat MOU ni? Buat apa kan? Dah tahu kerajaan tu gagal, kenapa continue? Kenapa tak batalkan? Kenapa tak buat PRU sekarang? That's why bagi kami, bila kita tengok balik dalam MOU ni, Memorandum Persefahaman antara kerajaan dan Pakatan Harapan, dia ada 18 perkara. Okey. Bukan semua 18 boleh dia ada tik, boleh diselesaikan. Contohnya macam kebebasan institusi kehakiman, dia tak ada nokta. Benda tu running all the time. Betul. Ya, dia cuma kalau berlaku keadaan di mana benda yang tak patut berlaku dan kita yang tu out. Ya. Tapi dalam banyak daripada 18 perkara ni, bagi saya lah sebagai seorang demokrat, sebagai seorang reformis, benda yang paling penting ialah Akta Anti Lompat Parti. Anti Lompat Parti. Ni penting untuk menjamin buat para pengundi bahawa undi mereka ada nilai. Undi mereka akan dihormati. Ya, dan tidak akan dinoda, tidak akan dibuat seperti apa yang kita lihat berlaku sebelum ini. Dan ini penting kerana
kalau kita dapat lakukan dan kita dapat selesaikan sebelum Julai tahun ini, jangkaan saya daripada 18 perkara ni ikut kira-kira 13 dah selesai. Ada lagi 5. Dalam MOU Dalam MOU ni, yang ada, 5 okey. yang belum selesai lagi. Salah satu daripada 5 ni ialah anti lompat Akta parti. Lompat Parti. Ya. Akta anti lompat parti. Ini penting sebab kalau kita dapat selesaikan yang ini, insya-Allah kalau kita tengoklah nanti undang-undang ni macam mana. Tapi saya rasa setidak-tidaknya itu akan menjadi orang kata langkah pertama untuk memulihkan kepercayaan rakyat kepada sistem demokrasi. Betul. Menurut beliau, pada pilihan raya umum ke-14, mereka boleh bercerita dari bandar ke bandar dan dari rumah ke rumah mengenai isu One Malaysia Development Berhad, 1MDB, cukai barangan dan perkhidmatan GST dan mengenai Datuk Seri Najib Razak. Sekarang 2 tahun kita tidak boleh pergi ke mana-mana. Oleh itu, jangkaan saya waktu berkempen kita dari sekarang hingga ke penamaan calon. Kita perlu bercerita mulai sekarang kepada rakyat kenapa mereka perlu keluar mengundi. Kalau rakyat tak keluar, maka kita tak boleh ajar pemimpin yang durjana, khianat dan berdosa kepada rakyat, tegas Ahli Parlimen Pakatan Harapan Lembah Pantai itu. Sementara itu, pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang berkata, MOU dengan kerajaan telah mengundang kritikan bahawa Pakatan Harapan tidak lagi menjadi pembangkang. Tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran, tegas Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu semasa konvensyen DAP Sarawak 2022 16 Januari lalu. Menurut beliau, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah Perdana Menteri paling lemah dalam sejarah negara. Kerana itu, MOU ini perlu dibuat demi kerjasama bagi mengembalikan kestabilan politik dalam pengurusan pandemik COVID-19 dan meningkatkan pemulihan ekonomi. Dahulu UMNO terlalu kuat dan hegemoni sehingga tidak mahu ada sebarang MOU, katanya. Pada masa yang sama, Kit Siang menggesa DAP Sarawak untuk mengenal pasti punca kepada prestasi buruk mereka dalam pilihan raya negeri Sarawak dan memberi tumpuan melakukan persediaan menjelangnya pilihan raya umum ke-15 yang dijangka akan diadakan tahun ini. Beliau tidak bersetuju bahawa DAP harus berpisah daripada gabungan Pakatan Harapan. Sebaliknya, DAP mesti tambah dalam perjuangan untuk mencarikan Malaysia yang lebih baik, katanya. Pada masa sama, Ahli Parlimen Iskandar Puteri juga mahu DAP Sarawak meneliti punca prestasi buruk pada PRN ke-12 Sarawak. Ujarnya mereka sudah tiada masa lagi selain segera bangkit untuk mendapat semula kepercayaan rakyat. Selain UMNO dan keadilan yang ramai ahli melompat kepada bersatu, wakil rakyat DAP juga turut mengkhianati mandat yang diberikan rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Rakyat yang mementingkan moral wakil rakyat kecewa dengan kerajaan Pakatan Harapan yang hanya mentadbir selama 22 bulan. Justru rakyat tidak harus dibiarkan dikelirukan dengan MOU oleh walaun, macai dan agen memecah belah waimah di dalam Pakatan Harapan itu sendiri. Naib Presiden Amanah Datuk Dr. Mujahid Yusof pada 7 Disember lalu telah mengingatkan Pakatan Harapan tentang kewujudan perosak MOU berkenaan. Dia berpendapat MOU antara Pakatan Harapan dan Ismail Sabri Yaakob adalah cetusan daripada usaha penyelesaian krisis politik dilatari musibah pandemik COVID-19 yang melanda negara. Jalan mati penyelesaian politik selama 17 bulan setelah langkah Sheraton telah menemukan semua pihak kepada meja rundingan untuk mencapai kestabilan politik. Kestabilan politik diperlukan bagi pihak legislatif, eksekutif tertumpu kepada membawa negara kepada fasa pemulihan secara konsensus. Beliau menganggap mereka yang menggagalkan MOU adalah golongan yang mengamalkan kleptokrasi. Perosak utama MOU adalah anasir jahat yang melihat perjanjian ini sebagai jalan untuk menyelamatkan tengkuk mereka daripada dakwaan kleptokrasi ataupun mereka yang bertujuan untuk melengah-lengahkan supaya mereka dapat meneruskan amalan kleptokrasi. Anasir jahat seterusnya ialah menjadikan MOU sebagai taktikal untuk memperkukuhkan politik lama, berteraskan perkauman sempit dan demokrasi terpilih dan mempertaruhkan kuasa dengan menawarkan kesetiaan politik melalui sogokan wang dan kedudukan, ujarnya. Beliau melihat kebimbangan ke atas anasir perosak MOU adalah wajar dan kegagalan mempertahankan prinsip trust dalam MOU mencerminkan kegagalan Pakatan Harapan untuk membuka jalan kepada politik konsensus yang sangat diperlukan dalam masa proses penyembuhan negara. Kita ada pilihan untuk membatalkan MOU, tetapi keberontakan politik akan berterusan, ataupun kita ada pilihan untuk mempertahankan prinsip MOU bersama dan mengisytiharkan perang ke atas anasir perosak rentas semua parti, tegasnya. Nah, bukan baru hari ini pemimpin Pakatan Harapan mengingatkan
atau diingatkan bahawa perosak MOU itu wujud dan harus ditangani dengan penuh hikmah jika kita mahu melawan amalan kleptokrasi. Pengundi harus dijelaskan bahawa banyak konsensus antara Pakatan Harapan dan kerajaan yang dicapai menguntungkan rakyat. Justru MOU bukan sekali-kali tongkat untuk mengukuhkan kerajaan keluarga 69 yang lembab ini, tetapi demi membantu kehidupan rakyat dan kestabilan politik negara. Kegagalan Pakatan Harapan menjelaskan aspek penting ini akan menjadi malapetaka kepada rakyat kerana kleptokrasi akan kembali mencengkam kehidupan mereka. Pejabat tanah dilaporkan telah membatalkan notis untuk mengusir 19 tokong dalam gua selepas dibantah MCA, lapor beberapa media 10 Januari 2022. Pembatalan tersebut dibuat oleh Pejabat Tanah dan Galian Perak berikutan mesyuarat dialog antara pengerusi MCA Perak Dr. Mah Hang Sun, wakil daripada 19 tokong dalam gua dan jabatan tersebut. Menurut Hang Sun, beliau akan menubuhkan jawatan kuasa sementara untuk meneruskan perbincangan dengan jabatan berkenaan bagi mencari penyelesaian kepada penggunaan dan pengurusan tanah untuk kuil berkenaan. Beliau dan jabatan itu serta jawatan kuasa tokong katanya akan membincangkan rancangan untuk mewartakan tapak tanah untuk kegunaan tokong atau memberikan lesen penghunian sementara kepada rumah ibadat tersebut, katanya di Facebook dalam bahasa Mandarin. Beberapa imej beliau di jabatan tersebut turut dimuat naik. Menurut laporan Malaysia Kini, Hang Sun yang juga Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia berkata, jabatan akan menghantar pakar untuk meninjau dan menilai tokong gua, memastikan keselamatan gua dan tokong serta melindungi alam semula jadi dan monumen bersejarah. Kami akan meningkatkan kesedaran dan mempunyai jawatan kuasa untuk memastikan aktiviti masa depan di tokong dan gua tidak akan merosakkan alam semula jadi dan monumen bersejarah, jelasnya seperti dipetik. Tidak pasti apa yang dimaksudkan sebagai monumen bersejarah oleh Hang Sun. Menteri Besar Datuk Seri Sa'arani Muhammad berkata, beliau akan membentuk satu jawatan kuasa khas bagi menentukan status rumah ibadah di dalam gua di Perak yang membabitkan wakil daripada kerajaan dan pihak pembangkang. Katanya ia bertujuan mengelakkan perkara tersebut dipolitikkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jawatan kuasa khas ini akan ada wakil daripada kerajaan dan pembangkang sebab saya nak mengelakkan daripada ia dipolitikkan. Ia bukan satu isu politik dan kita akan panggil MCA, MIC, DAP dan keadilan untuk duduk di situ, katanya di petik utusan online. Ini kerana kita perlu mencari penyelesaian segera kerana pada isu keselamatan adalah keutamaan saya, katanya. Menurut beliau, Pejabat Tanah dan Galian PTG Negeri masih menunggu senarai nama ahli jawatan kuasa khas daripada pengusaha-pengusaha tokong. Saya menghubungi PTG minggu lepas dan PTG kata sedang menunggu nama. Itulah ahli jawatan kuasa khas dan apabila dapat, sudah tentu kita akan menyediakan jawatan kuasa daripada pihak kerajaan untuk duduk bersama-sama dengan mereka melihat kaedah terbaik bagi menyelesaikan permasalahan berkenaan. Katanya, difahamkan terdapat 14 tokong-tokong di dalam gua, termasuk tokong Gua Nam Tiang Tong yang dikatakan berusia 155 tahun, telah diserahkan notis pada Jumaat lalu untuk mengosongkan premis mereka dalam tempoh 30 hari. Notis mengikut Seksyen 425 Kanun Tanah Negara 1965 itu antara lain disebabkan kerja-kerja pembinaan struktur yang semakin aktif tanpa kelulusan di kawasan berkenaan boleh mengundang risiko keselamatan. Menteri Besar baru hendak tubuh jawatan kuasa dan hantar pihak teknikal ke kawasan berkenaan. Hang Sun sudah membuat pengumuman notis pengusiran dibatalkan. Sedangkan kita tahu MCA tidak ada wakil pun dalam Dewan Undangan Negeri Perak. Bezakan tindakan terhadap kuil ini berbanding dengan isu korek pasir pengambilan di lot 18434 dan 18435 Tanjung Gemok, Pasir Panjang Segari. Pantai tersebut hanya kira-kira 80 hingga 20 meter dari kawasan pendaratan penyu. Menurut laman Facebook rasmi aktivis Sahabat Alam Kuasa, tinjauan yang mereka lakukan pada 10 Januari lalu menunjukkan para samseng pengorek pasir masih berdegil meneruskan aktiviti di lokasi berkenaan walaupun telah diberikan amaran oleh Pejabat Tanah dan Galian. Kuasa menerima aduan daripada komuniti setempat yang menjalankan aktiviti memancing bahawa jalan darat melalui ladang kelapa sawit ke Sungai Puyu
telah ditutup dengan palang. Pada 3 Januari lalu, lawatan pemantauan dan penguatkuasaan pejabat daerah dan tanah PDT Manjung bersama-sama pasukan penguatkuasaan PTG, Majlis Perbandaran Manjung dan Jabatan Perhutanan Negeri Perak dilakukan di Segari. Mereka menasihati pemilik tanah bahawa pantai berkenaan adalah kawasan sensitif alam sekitar tahap 1 dan sebarang pengorekan hanya boleh dilakukan setelah mendapat kelulusan jawatan kuasa permohonan pasir silika dan permit khas mineral jika ianya diluluskan. PTG mengarahkan pemberhentian serta-merta aktiviti pengorekan pasir di atas tanah milik terbabit. Namun pada 8 Januari lalu, Mahkamah Mineral Senia Berhad mengeluarkan kenyataan yang disiarkan oleh akhbar bahawa syarikat mereka memenuhi piawaian yang telah ditetapkan bagi kerja-kerja yang dilakukan di kawasan berkenaan. Syarikat menjelaskan segala kerja yang dilakukan telah diluluskan oleh pihak berkuasa berkaitan dan bekerjasama rapat dengan agensi terbabit. Menurut kuasa, kenyataan ini amat mengelirukan setelah pihak berkuasa menjelaskan cara kelulusan telah diberikan kepada syarikat itu. Persoalannya, kelulusan siapa yang didapati oleh syarikat berkenaan? Mengapa Menteri Besar tidak bertindak tegas menangani isu korek pasir di Pantai Segari yang menjejaskan mata pencarian nelayan berbanding dengan isu kuil di dalam gua? Untuk rekod, Sa'arani yang juga ahli Dewan Undangan Negeri UMNO Kota Tampan memegang portfolio agama Islam, keuangan, keselamatan, tanah, sumber asli, perancangan ekonomi dan GLC. Sementara itu, ahli Dewan Undangan Negeri PAS Selama, Muhammad Akmal Kamarudin adalah pengerusi jawatan kuasa Kesihatan, Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau. Nampaknya sehingga ke hari ini tiada apa-apa kenyataan yang dilihat di Facebook milik pemimpin PAS itu. Bayangkan kalau kedua-dua isu ini berlaku di Pulau Pinang. Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Muhammad Khalil Abdul Hadi berkata, PAS menempa beberapa kejayaan khususnya dalam aspek dakwah. Maudhu' atau tajuk dakwah yang dibawa oleh PAS ialah politik Islam yang bertunjangkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Madu'u ataupun sasaran dakwah PAS pula ialah seluruh rakyat Malaysia, sama ada yang beragama Islam maupun bukan Islam. Wasilah dakwahnya melalui pendekatan muwajahah silimiyah yang memberi ruang kepada PAS untuk menyampaikan mesej dakwah politik Islam ini secara teori dan juga amali. Katanya dalam ucapan di program Munakasyah Ucapan Dasar Presiden PAS 2021 peringkat Negeri Pulau Pinang baru-baru ini. Dia berkata sepanjang sejarah PAS sejak ditubuhkan 7 dekad yang lalu, parti itu telah berjaya menyedarkan masyarakat Malaysia tentang politik Islam yang berbeza acuannya dengan politik rekaan manusia. Setelah sekian lama umat Islam ditanam dengan doktrin politik suku agama suku, hasil daripada gerak kerja yang penuh istiqamah, sudah jarang sekali kedengaran dakwaan sedemikian. Dalam konteks politik pentadbiran pula, PAS telah berjaya menunjukkan secara amali contoh pemerintahan Islam di beberapa buah negeri yang diperintah olehnya, khususnya negeri Kelantan Darul Naim. Manakala dalam konteks hubungan parti-parti politik pula, PAS berjaya memperkenalkan pendekatan politik Islam kepada masyarakat bukan Islam melalui tahaluf dan ta'awun siasi, sama ada berkerajaan atau di luar kerajaan. Tegasnya, hendak ketawa atau hendak menangis. Apakah maksud Khalil tentang politik Islam yang berbeza acuannya dengan politik rekaan manusia? Jika beliau maksudkan PAS ialah parti yang bukan rekaan manusia, adakah ia rekaan Tuhan? Jika itu yang dimaksudkan, maka tiada bezanya pemikiran Khalil dengan bapanya Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam ucapan yang kini dikenali sebagai Amanat Hadi. Ucapan Hadi di Kampung Banggol Peradong, Kuala Terengganu, 7 April 1981. Kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Kita menentang Barisan Nasional bukan kerana dia lama memerintah kerajaan. Kita menentang dia ialah kerana dia mengekalkan perlembagaan penjajah, mengekalkan undang-undang kafir, mengekalkan peraturan jahiliah. Oleh kerana itulah kita menentang mereka. Oleh kerana itulah kita menghadapi mereka. Oleh itu, kita cuba berlawan dengan mereka. Perjuangan kita adalah jihad. Ucapan kita adalah jihad. Derma kita adalah jihad. Bergantunglah kita kepada Allah dengan menghadapi puak-puak ini. Kerana kalau kita mati melawan puak-puak ini, mati kita adalah syahid. Mati kita adalah Islam. Kita tidak perlu masuk Buddha. Kita tidak perlu masuk Hindu. Kita tidak perlu masuk Kristian. Tapi kita menjadi kafir dengan mengatakan politik suku, agama suku. Justru jika difahami maksudnya, pihak yang didakwa mengamalkan politik suku, agama suku itu ialah UMNO. Tiba-tiba hari ini, setelah berada di dalam kerajaan bersama UMNO, PAS berkata ia telah memecahkan doktrin politik suku, agama suku.
bagaimanakah PAS memecahkan doktrin politik suku agama suku sedangkan ia berada di dalam bingkai yang didakwanya menawarkan politik sedemikian suatu ketika dahulu? Adakah dengan menerima bahawa cabutan judi nombor ekor yang kembali kepada 22 kali setahun setelah diturunkan kepada 8 kali setahun oleh Kerajaan Pakatan Harapan itu satu kejayaan politik Islam? Adakah PAS bersetuju dengan pandangan Ketua Dewan Himpunan Penyokong PAS DHPP Kuala Lumpur, Kong Takwah, bahawa bia boleh dijual di kedai runcit kerana ia berbeza dengan minuman keras atau arak? Bia bukan arak atau minuman keras. Ia masih dijual di kedai runcit dan kedai sebenika seperti 7-Eleven sehingga jam 9 malam katanya. Adakah pemimpin PAS lupa bahawa alkohol tetap alkohol, tidak kira berapa banyak di dalam satu botol bia? Persoalannya yang ingin ditanya di sini adalah mana perginya walaun yang menjerit semasa Pakatan Harapan mentadbir negara supaya kilang arak ditutup? Rakyat cuba diperbodohkan hanya untuk menjustifikasi tindakan PAS yang bersekongkol dengan gerombolan ketokrat dan pengkhianat mandat rakyat. Ikut suka hati pemimpin PAS untuk melabel pihak yang dimusuhi dengan pelbagai gelaran termasuk mengkafirkan ahli parti yang tidak sealiran dengan pemikiran mereka. Percayalah, penubuhan Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional sesekali tidak akan menghilangkan maksud kenyataan hadi dahulu dan kesan sosial yang berlaku hari ini. Beginikah pengakhiran politik suku agama suku tanpa penjelasan kepada umat Islam yang huru-hara akibat amanat hadi? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum, jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.